So sebelum start cerita, aku nak buat disclaimer sikit, di mana cerita yang bakal aku cerita ni tak ada niat untuk mengaibkan siapa-siapa ataupun untuk ceritakan pasal orang apa. Ini adalah untuk awareness untuk orang dan aku cerita pengalaman akulah. Okay, let's go. Hai, assalamualaikum, welcome back to AR Vlog. Woi. Alright guys, so pada hari ini dan video pada kali ini dan pada hari ini dan aku akan ceritakan pada hari ini aku nak ceritakan tentang pengalaman aku diganggu oleh, aku agak geli untuk menceritakan sebenarnya, tapi bagi aku benda ni perlu di aware kan, disebabkan benda ni makin menjadi-jadi. Sebab aku pun tak tahu, aku fikir macam benda tu tak meluas, tapi rupanya meluas. Macam kita tahu adalah orang yang terkenal juga ada kena-mengena dengan benda ni, tapi aku tak nak cakap pasal dia. Aku tak nak cakap pasal dia sebab dia pun tak kena-mengena dengan aku. Jadi aku rasa benda ni perlu dibagi tahu, sebab mungkin dalam kalangan orang-orang yang memang tak tahu langsung pasal kewujudan benda ni, sebenarnya benda ni real guys. Betul. Yes, dan benda ni pernah terjadi dekat aku. Aku bukan nak reka cerita ke apa, tapi disebabkan macam sama juga masa-masa yang lain, diorang tak berani nak bersuara disebabkan orang tu lebih tua ataupun orang tu dikenali. And so maybe sebab itulah orang tak berani nak suara. So sebagai aku, influencer yang tak berapa nak influencer ni, nak bagi tahulah benda ni adalah real guys. So benda ni aku dah aware daripada sejak umur aku 15 tahun lagi. Umur 15 tahun Umur 15 tahun aku dah pernah ada pengalaman. Bukan pengalaman dicocok ke apa, bukan. Pengalaman yang aku pernah lah diganggu oleh, senang cerita bahasa kasar dia, gay lah. Why are you gay? Memang ada benda ni guys. Aku pun tak tahu apa diorang punya target sebenarnya. Nak cakapkan tentu handsome lah juga, tapi aku rasa bukan handsome yang diorang cari sebenarnya. Diorang sebenarnya mungkin nakkan lelaki yang betul-betul lelaki, baru diorang rasa kepuasan. Aku tak sure lah macam mana. Okay, aku akan ceritakan. Aku sebenarnya ada 3 pengalaman diganggu oleh geli nak cakap. Okay, sebenarnya banyak, but 3 ni antara top 3 lah, yang antara paling heavy lah aku kena. Sebelum ni ada juga yang DM, yang dekat komen pun ada komen tentang lelaki komen, and then dia macam seolah-olah macam nak buat apa-apa dekat aku lah. Right, so pada usia aku 15 tahun, aku ada kenal dengan seseorang ni. Aku kenal dia daripada, aku tak ingat macam mana, and then jumpa macam biasa. Sebab dia lelaki dan dia lebih tua daripada aku, jadi aku rasa benda tu aku selamat keluar dengan dia. Time tu dia just macam tiba-tiba nak jadikan aku sebagai adik angkat dia. Umur aku 15 nak jadikan aku sebagai adik angkat dia. Jadi aku pun time tu macam okey lah, adik angkat, okey fine lah. Sedangkan aku dah ada abang 2 orang nak berangkat-angkat, tapi time tu form 3 guys. So kita pun macam okey lah, abang ni macam dia nak jaga aku lah, lebih kurang macam tu lah kan. Jadi sepanjang pengenalan tu tak ada apa-apa pun, sebab kita orang dah kenal daripada tahun 2012, daripada aku dah janam lagi. And selama pengenalan tu tak ada apa-apa yang berlaku, sampailah umur aku tingkatan 3 baru aku perasan. Sebab kita orang ada juga tiba-tiba lost contact, macam dah tak contact apa semua. Lepas tu ada satu hari tu dia dah bertunang dan dia bawa juga tunang dia lepak sekali aku. And pada asalnya memang nampak macam normal lah, macam orang biasa yang ajak lepak dengan ada tunang dia apa semua. And lepas tu dia ni kerap bagi aku hadiah. Kadang-kadang time tu aku minat Chelsea, dia bagi aku jersey Chelsea. Time tu zaman-zaman vape baru nak naik, dia bagi aku vape. Jadi aku rasa macam wah, dia ni baik gila kan. Aku pun rasa macam, aku tak ada rasa macam nak berkawan dengan dia ni sebab duit ke apa, tak ada. Tapi disebabkan dia nak bagi, kita ambil je lah. Mula tu aku tak ada syak apa-apa pun. Bagi aku dia just mungkin dia suka budak-budak ataupun apa kan. Lepas tu ada satu hari ni yang buatkan aku turn off gila nak lepak dengan dia, and tak nak jumpa dah. Sebab aku tahu, aware benda ni. Okay, satu hari tu, time tu aku rasa cuti sekolah time tu. Cuti sekolah, pukul 10 malam tiba-tiba dia datang dekat kawasan rumah aku. Dia cakap dia dekat sini, dia dah kat area sini, kawan dia hantar and dia tak ada transport. So dia minta bantuan aku untuk lepak dengan dia lah. Jadi aku pun macam okay, sebenarnya aku tak nak sebab kan dia dah malam, and then time tu aku form 3. Aku pun tak berapa nak bebas lagi. Parents aku pun tak bagi keluar malam, tapi sebabkan dia paksa aku, dia macam cakap tolong dia tak ada transport apa semua. Dan aku pun bagi tahu mak aku yang aku kena tolong member aku, dan mak aku pun izinkan lah. Lepas tu dah sampai tu memang dia dekat tepi jalan guys. Aku tak tahu macam mana dia datang. Okay, lepas tu dah sepanjang malam tu
aku cakap kat dia yang aku nak balik sebab aku dah ngantuk sangat kan. Aku dah ngantuk sangat. Lepas tu dia cakap, sabarlah tunggu member dia. Tunggu member dia datang ambil. And then member dia ni tak angkat call, aku tak sure lah itu game dia ke apa. And then malam tu dia ajak aku pergi makan mamak, tapi dia cakap dia tak ada duit. Dan aku pun tentu budak, memang tak ada duit guys. Lepas tu benda ni aduh nak cerita agak takut lah sebenarnya. Tiba dia cakap ada orang nak bagi kita duit. What? Siapa? Siapa tu? Dia jumpa, aku tak tahu zaman tu zaman WeChat, people nak buy, aku tak tahu dia jumpa kat mana. Korang faham lah apa yang dia dapatkan duit daripada mana tentu. Dia macam dia suruh aku tunggu jauh sikit, and then dia pergi jumpa orang tu. Agak lama aku tunggu. Tentu aku dengan naik motor je, and then dia cakap kejap tunggu sini jap. Lepas tu dorang lepak dalam kereta apa semua. Dorang lepak dalam kereta, aku tak tahu buat apa. Aku pun macam tentu macam aku apa je yang aku boleh positif sebenarnya. Apa je tak tahu. Okay, jom pergi makan. Jom pergi makan. Aku cakap duit dapat mana kan. Okay, aku tak syak apa-apa lagi. Lepas tu dia cerita dekat aku. Dia cerita kat aku apa yang dia buat lah. Dan korang pun faham lah apa yang dia buat dalam kereta tu. Dan dalam kereta tu adalah lelaki guys. So lelaki dengan lelaki dalam kereta. So agak menggelikan bila dia cerita, sebab tentu dia menggunakan duit makanan yang aku makan tu, menggunakan hasil daripada situ. So aku macam aku jadi macam aku tengah makan siap macam tu kan. Tapi dia cakap sebab nak dapat duit instant kan, so dia terpaksa buat macam tu. Dia cakap salah kau, salah aku tu. Aku dah siap macam kau suka kat lelaki, aku lelaki, so apa benda ni kan. Okay, aku still macam bagi aku still positif lagi tentu. Budak-budak macam bela, okay tak apa lantak kau, dosa kau kan, tentu kan. Sampailah satu tahap dia ada menyentuh aku lah. Dia jenis aku dah perasan lama dia ni kerap sentuh-sentuh aku. Aku fikir itu just macam nak gurau-gurau lah kan. Tapi dah sampai ke satu tahap tu, selepas aku tahu apa yang dia buat, lepas tu dia sentuh aku jadi dah lain. Dah jadi lain, and aku terus menjauhkan diri. Aku terus menjauhkan diri. Dia kerap datang rumah aku, macam kau tahu tak, macam merayu dekat awak yang macam, awak tolonglah maafkan saya. Macam tu kat aku, kau tahu tak, depan rumah aku. Lepas tu dia bagi aku kasut boot, suruh maafkan dia. Aku macam apa benda ni siap, macam kau awet aku dong. Kau umur apa dong kau? Tentu lah itu first dan juga last aku jumpa dia. Bukan first and last, maknanya kali terakhir aku jumpa dia. Lepas tu aku block WhatsApp dia, aku block WeChat dia, memang tak ada kontak apa-apa. Dan lepas pada tu aku ada dapat satu nombor WhatsApp yang tak dikenali. Dia cakap dia mak kepada orang tadi tu. Dia cakap tolonglah maafkan dia, sebab dia ni nak bunuh diri lah sebab aku tak nak berkawan dengan dia. Tu apa benda? Itu macam betul tu, macam awet kata, macam aku nak kena pujuk. So aku block juga nombor tu. And then sampai sekarang ni aku tak dengar langsung cerita pada dia daripada 2015 sampai sekarang. Aku tak tahu cerita. Okay, tu just permulaan cerita. Jadi start dari situ aku jadi takut untuk ikut sesiapa pun orang yang lebih tua daripada aku. Start dari situ. Lepas tu benda-benda ni baru je terjadi tahun 2019 aku ada satu event dekat, aku tak nak cakap bagi tahu tempat sebab dia terlampau accurate sangat. Lepas tu aku adalah kena menginap dekat situ. Kena tidur situ lah senang cerita. Pekerjaan dia apa pun tentu aku tak nak bagi tahu apa benda sebab terlampau accurate sangat. And then aku rasa orang tahu apa benda aku buat kat situ kan semua kan. Sebab event tu event yang fans aku mungkin tahu kot sebab dia alamak macam nak kata dia mungkin orang tahu kot kat mana tu apa semua. Lepas tu mula tu aku tengok dia ni normal lah kot, lembut-lembut macam tu. Okay, normal lah kan, dia lembut-lembut macam tu kan. Aku pun sebab time tu aku ada manager aku dah warning hati-hati dengan dia ni. Bagi aku dia just gurau-gurau je lah kot. And then tengok dia ni okey apa semua kan. Lepas tu kita orang duk wah-wah sama-sama sekali. Sampailah satu malam bila nak tidur tu guys, bila nak tidur tu aku disediakan satu bilik. Dia dekat bilik lain. Kira macam kita orang dalam satu rumah. Aku bilik aku dan dia bilik dia lah. Macam tu lah. Lepas tu aku duk main PUBG kat bilik seorang-seorang time tu aku meniarap dekat bawah. Aku tak duduk atas katil, aku meniarap kat bawah duk main-main game apa semua. Lepas tu aku tertidur, tak kunci pintu. Aku tertidur, aku duk main-main PUBG apa semua. Lepas tu dalam pukul, aku tak ingat around pukul berapa, tapi aku tersedar, dia kejut aku. Dia cakap, Acap tidur kat atas katil, badan sakit nanti tidur bawah. Aku pun macam, tak apalah bang, saya tidur bawah je lah sebab lama tak tidur bawah, rasa nak tidur bawah pula kan. Lepas cakap, jangan macam ni, tidurlah atas katil nanti sakit badan, tak elok tau, muda-muda dah sakit badan. Dia macam tu lah. Dalam otak aku tentu aku dah fikir, okay, ni confirm nak try aku, confirmnya. Pasal aku pun macam, tak apa, dia dapat sebab aku macam tu. Aku pun tidur atas katil. Aku fikir dia nak keluar balik daripada bilik tu tau. Tiba-tiba keregang, tutup pintu, kecak. Oh my god. Aku cakap, okay, yang ni benda yang dah bahaya untuk aku lah ni. Lepas tu aku dapat rasakan ada satu sosok guys, dekat belakang aku.
Dia macam orang cakap apa, bila kita tengah tidur kita pandang dinding and then belakang kita macam ada pergerakan yang orang naik atas katil kita dapat rasa kan. So itulah aku rasa. Aku tentu tengah mamai ayam yang tidur-tidur ayam yang jadi macam ingat tak ingat. Lepas tu dia macam okey aku nampak dia mula dia duduk diam dekat katil kan. Aku dalam otak aku dah cakap okey apa-apa jadi memang aku terajang kau. Memang mindset aku tentu macam tu lah. Tapi dia sebabkan aku hormat dia as orang tua, aku tak buat macam tu lah. Dia datang dekat aku slow, dia grab and dia peluk aku. Dia peluk aku tu aku macam tolak macam tu kan. Tolak macam tu. And then dalam beberapa kali dia cuba untuk peluk aku sekali and then mungkin dia dah risau aku macam tolak yang heavy lah, tolak yang kau ajar punya lah. Tapi dan kau sentuh aku siapa suruh kan. Lepas tu dia cakap kau ingat aku nak sangat dengan kau. Tiba-tiba kau yang peluk aku, tiba kau cakap aku pula nak kau. Dia cakap kau ingat aku nak sangat dengan kau. Lepas tu aku pun just macam tak adalah nak nampak sangat yang dia ni gay. So aku macam bang. Macam tu lah Lepas tu aku terus bangun, aku pergi tandas, aku basuh muka apa semua, aku tidur kat luar. Tapi tentu nampak dia frust tak dapat aku. Esok tu guys, aku buat macam normal je. Aku buat macam tak ada apa yang berlaku semalam tu. Lepas tu dia lah mungkin rasa macam malu lah bila dia reject kan. Lebih kurang macam tu lah kan. So aku ingat berakhir di situ lah. Next event pula mungkin dia dah tak dapat aku. Dia cuba cari orang lain tentu, tapi tak dapat juga. Sebab aku dah bagi tahu budak tu awal-awal, kau jangan tidur dengan dia ni. And then budak tu tidur dengan aku lah. Tidur dengan aku selamat je risau. Tidur dengan aku sangat-sangat selamat. Tapi aku tidur, habit aku memang peluk orang. Tapi itu bukan aku yang kawal. Kadang-kadang aku ni tidur memang terpeluk orang. Member aku banyak kena. Tapi aku bukan gay tu, serius tu. Aku tengah tidur nak buat macam mana kan. Tapi dia tengah hidup buat macam tu. Dia tak apa lah. Benda tu dah lepas. Aku rasa itu antara yang sebenarnya paling teruk yang aku cerita tadi, yang mula tadi, yang aku kenal daripada form 3 tu. Itu bagi aku pengalaman yang paling teruk. Sebab ada benda yang aku tak patut diceritakan apa yang aku nampak actually. Tapi aku just cerita benda ni. Aku pernah juga pengalaman macam ni. Dan yang ketiga ni pula guys. Okay, cerita yang kedua tadi habis. Selepas event kedua tu aku memang tak jumpa dia dah. Dan aku rasa dia sekarang ni mungkin takut kalau aku bagi tahu benda ni. Tapi bagi aku, okay, tak apalah. Selagi aku tak kena betul-betul, aku diam lah. Sebab bagi aku macam, aku susah sebab dia orang yang baik. Diorang ni, apa yang buat kat aku ni semua orang yang banyak tolong aku. Dia sebab macam tak sampai hati kita nak buat benda-benda yang besar. Itu lah sebab dia, punca-punca orang tak beritahu. Jadi aku pun di tempat yang mangsa yang sama. Tapi bagi aku, selagi aku boleh fight benda tu, aku tak payah report apa-apa. Tapi kalau kau tebuk aku malam tu, memang silap lah. Geli bodoh. Nasib baik tak lah. Alhamdulillah masih dijaga oleh Allah yang satu. Alright, so yang ketiga ni orang yang ada nama dan aku tak nak bagi tahu orang tu, dia seolah membuka aib. Tapi sebenarnya bukan buka aib. Ni kalau aku bagi tahu, dia macam aku tutup periuk nasi dia lah. Ya Allah, kena lapar. So aku ada event juga. And dia ni adalah setengah orang dah bagi tahu hati-hati dengan dia ni. Bila aku buat story IG tu kan, aku pun jadi macam kenapa? Apa benda kan? Tapi aku adalah, sebab aku ni bila kau dah ada pengalaman dengan gay ni, kau akan dapat detect gay ni macam mana. Sebab aku dah tahu dia ni budak ni gay. Bukan kita nak judge daripada luaran, tapi kita boleh nampak sebenarnya tanda-tanda gay ni dia obvious gila. Salah satunya kalau lelaki pandang kau bukan macam lelaki pandang. Dia macam pandang kau lama senyum, tiba-tiba saja langgar bau kau ke apa kan. Gua cakap lu tu Mat, memang gay Mat. Sorry Mat, gua nak cakap apa. Tapi betul lah, itu antara tanda-tanda orang tu gay. Serius, aku tak tipu. Dia tak semestinya lelaki lembut tu gay. Ada juga lelaki yang betul-betul muka matang apa semua, nampak tak ada apa sebenarnya. Itu pun gay kak. Korang kena pandai tengok kalau dia usia korang banyak kali tu, macam bukan lelaki usia korang tu, dia lah tu guys. So bila jadi dengan apa yang sekarang ni yang terjadi dekat apa yang sekarang tengah viral tu, bagi aku benda tu tak mengejutkan aku. Sebab benda tu memang ada. Cuma nasib baik aku tak tak apa, tak nak cakap. So untuk cerita yang ketiga ni, dia orang yang ada nama, dia orang yang agak besar juga. Dia nampaklah dia ni jenis mencuba juga sebenarnya. Tapi disebabkan mungkin dia takut, sebab time ni aku dah ada nama sikit lah. So mungkin dia takut aku viralkan dia ke apa. Jadi dia tak berani nak secara kasar. Dia buat secara macam halus. Kadang-kadang tepuk buntut aku. Dia kadang-kadang cuba pegang-pegang. Sedangkan benda tu tak perlu pegang pun kau nak pegang juga. Macam tak ada motif kau pegang aku. Dia macam pegang-pegang lengan. Kadang-kadang tiba macam ni. Macam apa dia ni, macam something lah. And then cara dia pegang tu bukan cara macam lelaki pegang. Macam contoh kau dengan member kau masih macam pegang. Nampak lah bila kau pegang ni jadi macam okey je. Tapi cara dia pegang tu macam betul-betul kau nak something lah daripada aku. So untuk pengalaman ketiga ni bagi aku tak ada hal sangat pun. Bagi aku dia macam selagi aku boleh lawan, berlawan lah. Macam tu lah. Nampak? Hidup lelaki pun sekarang tak aman guys. Macam mana lah perempuan pula kan. Perempuan aku tak tahu lah, lagi seram lah. Sebab perempuan kalau nak lawan lelaki,
Susah. Aku kadang-kadang nak lawan pun jadi takut sebab diorang lebih tua daripada aku, mungkin lagi kuat daripada aku. Nasib baik diorang ni bukan yang jenis yang macam betul-betul paksa buat kan. Kalau paksa buat memang aku terajang siap muka dia. Alright. So apa nasihat aku dekat korang yang kat luar sana, tak kisahlah korang ni umur aku ke ataupun bawah, yang lebih bahaya aku rasa bawah daripada aku sebab mungkin orang tak tahu. And then berjaga-jaga juga sebab aku rasa orang-orang yang ada nama ni and then dia tu gay, dia lagi senang untuk ambil kesempatan tau. Sebab contoh macam kita, contohlah kan, kita letakkan seseorang yang famous tu dia gay, and then tiba-tiba dia DM korang cakap ajak jumpa, mesti korang excited, betul tak? Itulah cara dia nak menggunakan, macam tu cara gay nak pancing. So dia ada nama, dia ajak budak-budak lelaki, sebab ajak lelaki bukan ajak perempuan. So orang nak syak apa-apa pun tak boleh. And dia ajak lepak, dia akan pancing, dia akan belanja kau, dia akan bagi kau apa je yang kau nak. Kau tunggu satu time, memang kau kena punya. So bagi aku, kalau nak buat macam tu, kau ambil dulu harta dia, betul kau belah. Bukan. Alright, tak ada. Bagi aku, kalau dia dah offer kau macam-macam tu, kau kena hati-hati lah. And then kalau nak sekalipun betul-betul nak kenal dengan seseorang tu pun, kau boleh ajaklah member, jangan keluar berdua apa semua. Dulu aku jenis langgar, pernah juga aku keluar dengan orang, kau orang lelaki macam biasa, bukan macam nak couple ke, tapi sebab kita nak berkawan lah. Macam orang ni sebab dia ada nama, dia ni dulu ada ni pembaca berita semua. Tentu pun aku memerlukan orang-orang yang lebih tua daripada aku untuk tahu apa ini social media kan. Jadi bila keluar tu on purpose lah, ada sebab lah. Contohnya macam dia nak cerita pasal hidup dia, nak cerita pasal kejaya dia, so aku nak ambil inspire kat situ. Tapi benda tu jadi lain. So korang yang dekat luar sana, lelaki pun dalam keadaan bahaya guys sekarang. Okay guys, so korang hati-hati lah nak keluar dengan stranger, tak kisahlah orang tu siapa sekalipun. Hati-hati. Dan kalau ada je sign yang macam menampakkan dia tu gay, terus caw, gentleman. Okay, sebelum benda tu jadi lagi parah mat. Benda tu jadi lagi parah mat, memang parah mat. Okay, mana tahu macam aku kuat. Aku adu silat. Okay, aku boleh bantai dia. Okay, jangan disebabkan dia famous ke apa ke, korang jadi excited terlebih sangat. Kadang-kadang kita pun tak tahu apa tujuan dia nak jumpa semua kan. Itu bahayanya orang yang ada nama, korang akan percaya dia. So mesti korang macam, dia ni pelakon kot, takkan dia nak macam ni kan. Sebenarnya benda tu bahaya. Kena hati-hati dengan siapa pun. Kadang-kadang benda tu juga untuk diorang ambil kesempatan. Macam aku boleh je aku cakap aku, jom jumpa lah pergi culik korang jual kat Thailand. Macam mana pun ajaklah member apa semua. Sekarang ni tak boleh percaya kan. Depan kamera lain, belakang kamera lain lah kan. Mana tahu aku ni sebenarnya Spiderman ke. Depan kamera memang YouTuber, belakang mana tahu aku tolong orang. Contoh macam tu lah. Okay, so guys, aku rasa itu je video aku untuk kali ni. Aku just nak bagi awareness je. Aku tak ada niat pun nak burukkan siapa, sebab korang pun tak tahu siapa yang aku cakap ni kan. And then benda tu pun dah berlalu. Bagus juga benda tu jadi kat aku, sebab aku tahu in the long punya, orang cakap apa, future punya terjadi. Aku tahu nak fight gay tu macam mana lah. So kepada gay-gay, berubahlah sebelum anda diberubahkan. Okay, orang cerita Allah laknat. Okay, banyak lagi perempuan yang kita boleh. Kalau ia pun jadi gay sebab broken, janganlah sampai jadi gay. Okay, kembalilah kepada jalan Allah. Amin. So itulah dia. Sedikit info. Adalah orang cakap ada, aku pernah terbaca satu fakta ni. Orang cakap kenapa diorang ni boleh jadi gay, boleh jadi lesbian apa semua tu, mungkin disebabkan diorang ni macam mana orang cakap geli nak cakap. Diorang tak dapat kepuasan yang sebenar bila bersama dengan, geli saya nak cakap, dengan lelaki perempuan lah. Diorang macam nak try something new, sampailah diorang rasa ketagih buat benda tu. Sebab tu diorang jadi gay lah. Geli siap. Tapi tak apa lah. Okay, kepada korang jangan jadi gay. Lepas tu kebanyakannya yang datang daripada gay, dia datang daripada asrama, betul tak? Daripada asrama ni tak tahu lah punca dia macam mana. Tapi dulu aku pernah je masuk asrama, tapi tak ada pula. Aku rasa macam tengok member aku, rasa macam tak ada pun. Mungkin faktor dia, mungkin dia dah lama tak nampak perempuan. Dia cakap lelaki pun boleh lah, mungkin macam tu lah kot. Tak tahu lah, geli aku. Okay, so guys, itu sajalah video daripada aku. Korang just take benda ni sebagai awareness. Jangan take benda ni sebagai korang nak ikut pula kan. Nak jadi gay lah, boleh dapat Ashrul Sami. Kau jangan macam tu, tunggu orang lagi. Tak, diorang tak dapat aku pun. Okay, diorang tak dapat pun. Okay guys, so itu saja video aku pada kali ini. Korang nak apa lagi video pada aku, just komen kat bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Kita jumpa di next video. Bye bye, assalamualaikum.